Kita semua tak ada persamaan, ada macam-macam cara. Tapi aku rasa kita semua ni mesti ada satu persamaan, iaitu kita mestilah terdetik sekali dalam seumur hidup kita untuk jadi seorang pemain bola sepak. Sebab apa? Sebab kita tengok banyak pemain bola sepak yang berjaya, macam Cristiano Ronaldo, macam Messi, macam Rooney, dah menang banyak anugerah, dapat gaji tinggi. Kehidupan mereka berubah 360 darjah. Tapi tahukah hampa, ada satu benda yang ngeri yang paling ditakuti oleh pemain bola sepak. Tak lain tak bukan adalah kecederaan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang tentang 7 pemain yang kira mereka ni dirosakkan oleh kecederaan. Nak jadi seorang atlet ni memang dah susah dah. Tapi yang lagi susah dah nak maintainkan prestasi hang tu. Hang ni kena jaga recovery, kena jaga makan, kena jaga lena, kena jaga semua. Dan dekat sini aku letakkan 7 pemain lah yang mereka ni kalau tak cedera, mungkin mereka akan jadi seorang pemain yang hebat. So tak mau cakap banyak, kita masuk nombor 7 dulu. Nombor 7 adalah Marco Reus. Aku boleh kata bakat dia ni adalah lain daripada pemain Jerman yang lain. Aku rasa dia ni boleh kata generational talent lah. Tapi kita boleh kata Marco Reus ni adalah antara pemain yang paling kurang luck lah untuk pasukan Jerman. Sebab apa? Waktu Piala Dunia 2014, dia betul-betul pedas sebelum World Cup. Tiba-tiba betul-betul dekat World Cup, injet pula. Tak dapat main World Cup 2014, waktu tu Jerman juara World Cup. Euro 2 tahun lepas tu pula, Euro 2016 dia tak dapat main juga disebabkan kecederaan. 2018 dia dapat main, tapi sayang waktu tu Jerman tengah underperform. Dia pun tersingkir saat awal group stage. So memang sayang gila lah. Dan salah satu sebab dia duduk dekat Dortmund ni terlalu lama, memanglah dia ni setia dengan Dortmund. Tapi salah satu sebab banyak kelab takut untuk dapatkan dia adalah disebabkan rekod kecederaan dia yang buruk. Kalau apa nak tahu secara purata, Marco Reus akan mengalami kecederaan setiap 1224 minit main. Maksudnya secara purata setiap 13 game dia main, lepas tu dia injet balik. Ni purata. Ada lagi yang dia main 2-3 game lepas tu injet balik. Kalau bukan disebabkan kecederaan, aku rasa lah ni Reus mestilah antara pemain terbaik yang Jerman pernah ada. So sayang lah, setiap kali dia nak catch up performance dia injet. Setiap kali nak catch up performance dia injet. So kita masuk nombor 6 pula. Nombor 6 adalah antara pemain favourite aku walaupun dia pemain pasukan rival, iaitu Daniel Sturridge dekat pasukan Liverpool. Aku jujur lah, dia ni antara pemain favourite aku. Musim peak dia adalah pada musim 2014. Hampa ingat tak dia buat gandingan hebat dengan Suarez dulu, gandingan SAS. Waktu tu mereka hampir-hampir menang EPL, tapi digagalkan oleh Kapten Fantastik mereka. Terjatuh pula time tu, mereka tak dapat menang EPL. Dan kalau hampa nak tahu kan, musim 2013-2014 tu, Sturridge dah skor 25 gol daripada 33 game je. Suarez tolak tepi lah. Kalau nak compare rekod Suarez dengan Sturridge, Suarez memang jauh gila lah waktu tu. Waktu tu aku ingat lagi lah, celebration tarian Daniel Sturridge memang waktu tu viral gila lah. Sebab dia selalu celebrate, sebab dia selalu skor. Tapi gandingan mereka ni boleh kata tak lama lah, sat je. Lepas tu Suarez berpindah ke Barcelona. Dan lepas tu lah Liverpool harapkan Sturridge ni boleh garas tugas sebagai penyerang utama pasukan Liverpool. Tapi hampir mat. Sturridge ni bukan nak kata dia ni underperform lepas Suarez belah. Dia still boleh main dengan baik. Tapi rekod kecederaan yang buruk. Memang buruk gila dekat pasukan Liverpool. Kalau hampa nak tahu, sepanjang tempoh dia dekat Liverpool, total game dia telah terlepas adalah 110 game sepanjang dia duduk kat situ. Semua disebabkan kecederaan dan 110 game tu. Dan selepas tu dengan kedatangan Jurgen Klopp pula digantikan dengan Firmino, memang tak dapat main lah. Lepas tu berpindah randah lah ke kelab macam West Brom, pasukan Trabzonspor. Dan lah ni dia tengah main dekat satu kelab dekat Australia, iaitu pasukan Perth Glory. Tapi sayang mat, main kat Australia pun lah ni kerap injet juga. Member injet sampai dah terlepas 16 game dah untuk pasukan Perth Glory tau. Dan lah ni dengar cerita pasukan Perth Glory, mereka ni tengah berfikir-fikir, mereka ni nak terminate kontrak dia disebabkan kecederaan. So sayanglah, Daniel Sturridge ni adalah seorang pemain yang hebat. Kita dah tengok bakat dia dekat Chelsea dulu, lepas tu dia develop dekat pasukan Liverpool, tapi dirosakkan oleh kecederaan. So sayang lah. Antara pemain favourite aku lah disebabkan celebration dia tu. Nombor 5 adalah pemain Arsenal, iaitu Abu Dhabi. Antara pemain aku boleh kata paling malang sekali lah dalam Disney. Wenger beli dia ni dengan harga 3 juta euro je tau, untuk gantikan Patrick Vieira. Waktu ni kan Patrick Vieira dah caw daripada kelab dah. Abu Dhabi main dekat pasukan Arsenal ni sebagai pengganti kepada Patrick Vieira. Dan aku boleh kata Abu Dhabi ni dengan saiz badan dia sama dengan Patrick Vieira, cara permainan pun lebih kurang sama, muka pun dah lebih kurang sama dah. Boleh kata satu replacement yang betul-betul lengkap lah untuk Patrick Vieira. Tapi sayang mat, Abu Dhabi ni mengalami kecederaan yang cukup banyak dekat pasukan Arsenal. Dia ni sampai ada list kecederaan dekat seluruh anggota badan dia tau. Dekat kepala, dekat perut, dekat lengan kanan, dekat lengan kiri, dekat kaki kanan, dekat kaki kiri. Memang penuh injet mat.
Dan kalau hampa nak tahu rekod kecederaan yang buruk ni, walaupun kira dia dalam bola sepak ni agak panjang juga, dia bersara umur 32 tahun, tapi dia just main 190 game je sepanjang kira dia dan telah terlepas lebih daripada 300 game disebabkan kecederaan. Tapi nak kata dia ni bukan pemain bagus, bukan pemain tak bagus. Dia ni pemain yang bagus. Setiap kali bermain dia boleh deliver dengan baik, tapi sayanglah dia ni selalu alami kecederaan. Dan aku rasa kemungkinan besar lah kalau dia ni tak alami kecederaan, mungkinlah dia boleh jadi the next Patrick Vieira yang fan-fan Arsenal harapkan. Nombor 4 kita ada Alexander Pato dekat pasukan AC Milan. Senarai ni tak lengkap lah kalau tak ada Alexander Pato. Antara wandaki yang paling hangat dulu, pernah menggegarkan dunia bola sepak Eropah dekat pasukan AC Milan dulu. Waktu tu dia masih lagi sangat muda tapi boleh ketuai jentera serangan pasukan AC Milan. Dan waktu tu pasukan AC Milan bukanlah pasukan cikai-cikai. Pasukan AC Milan adalah pasukan yang kuat, tapi Pato boleh ketuai jentera serangan dekat pasukan AC Milan waktu usia muda. Tapi sayang amat dia telah mengalami satu kecederaan lutut yang membuatkan cara permainan dia ni berubah 360 darjah. Sebab kalau hampa nak tahu, cara permainan Pato ni banyak gunakan speed, banyak gunakan finishing. Finishing tu tak ada masalah, tapi masalah dia banyak guna speed. So untuk pemain gunakan speed kan, kalau mereka ni alami kecederaan dekat lutut ataupun dekat ankle, memanglah kecederaan tu akan efek dekat speed mereka sebab mereka dah tak boleh pecut macam dulu dah. Dan lepas tu Pato cuba revive career dia dekat pasukan AC Milan, tak jadi. Pernah main dekat pasukan Chelsea pun tak jadi juga. Dan lah ni Pato dah pun berusia 33 tahun. Dan lah ni dia dah balik dah ke Brazil, main dekat satu kelab iaitu pasukan Sao Paulo, bukan Apollo. Nombor 3, kita ada Michael Owen daripada pasukan Liverpool. Mesti hampa pelik kan kalau hampa tengok statistik, member ada Ballon d'Or, takkanlah dia ni gagal. Tapi dia menang Ballon d'Or tu sebelum dia ni alami kecederaan tau. Sebelum dia ni alami kecederaan, dia ni dikenali sebagai antara wonderkid yang paling baik dalam pasukan England. Boleh kata wonderkid yang paling terbaik dalam sejarah England lah. Sebab kalau hampa nak tahu, waktu Michael Owen menang Ballon d'Or tu, dia adalah pemain kedua termuda yang pernah menang anugerah Ballon d'Or, iaitu pada usia 22 tahun 4 hari. Muda lagi mak, 22 tahun kita banyak lagi kerja dekat Shell. Member dah menang Ballon d'Or dah. Kalau kita tanya generasi bola sepak lah ni kan, generasi fan-fan bola sepak lah ni, ramai yang ditanya, kalau ditanya kat mereka, siapakah pemain muda terbaik untuk pasukan England waktu mereka muda? Mestilah ramai akan jawab pemain macam Wayne Rooney. Sebab kuasa Wayne Rooney waktu dia muda dekat England memang betul-betul perform. Tapi kalau tanya generasi yang sedikit tua lah, yang sempat tengok bola pada 1990 sampai pada tahun 2000 tu, mereka akan kata pemain muda terbaik untuk pasukan England adalah Michael Owen. Sebab Michael Owen ni memang ada dalam kelas dia tersendiri tau. Dengan dribble dia, dengan finishing dia, memang cukup laju. Sampailah member ni dibeli oleh pasukan Real Madrid. Tapi sayanglah disebabkan kecederaan tu lah dia fail dekat pasukan Real Madrid. Tapi sempatlah tu menang EPL. Hampa mesti pelik kan, Liverpool tak pernah menang EPL waktu zaman moden sebelum juga Klopp main. Sebelum tu dia banyaklah menang EPL kan, sebelum EPL dijenamakan semula. Tapi macam mana Michael Owen boleh menang? Hampa dengar kata-kata Michael Owen ni. Dia kata, if you can beat them, join them. Dia join MU, menang EPL. Senang contoh. Tapi sayanglah Michael Owen pun dah cakap dah. Dia bagi tahu waktu dia menang Ballon d'Or pada usia 22 tahun tu, dia merasakan yang dia ni boleh menang banyak lagi Ballon d'Or, tapi disebabkan kecederaan tu lah telah membantutkan karier dia dan telah ubah cara permainan dia. So nombor 3 kita cerita pasal pemain kedua termuda yang menang Ballon d'Or. So nombor 2 kita cerita pasal pemain termuda yang telah menang Ballon d'Or. Tak lain tak bukan adalah Ronaldo Nazario. Dan ramai yang cakap tau, dan aku rasa aku setuju dengan benda ni. Ramai yang cakap kalau Ronaldo Nazario ni tak pernah alami kecederaan, mungkin hari ni kita takkan ada perdebatan antara Messi dan juga Ronaldo. Mungkin kita takkan ada perdebatan antara Maradona dan juga Pele. Sebab Ronaldo Nazario waktu dia tengah peak, memang dia ni seorang pemain sangat-sangat bagus. Antara striker yang paling komplit dalam sejarah bola sepak. Bukan saja boleh skor, malah cara dia ni main buatkan fan-fan bola sepak jatuh cinta dengan dia. Kat mana-mana kelab dia pergi, tak pernah tak impresskan fan dekat situ. Tak kira lah dia main dekat Barca ke, main dekat Real ke, fan-fan tetap sayangkan dia. Dia pernah main dekat dua tim rivalry dekat pasukan Serie A, AC Milan dan juga pasukan Inter Milan. Fan-fan tetap hormat dan juga respect dekat dia. Dia mulakan karier dia dekat Eropah bersama pasukan PSV. Sebelum tu main dekat pasukan Cruzeiro dekat pasukan Brazil. Dia main dekat pasukan PSV dan lepas tu main dekat banyak kelab-kelab besar dekat Eropah. Kecederaan teruk ni berlaku waktu dia main dekat Inter Milan tau. Waktu tu kalau hampa nak tahu, Inter Milan ada barisan serangan yang cukup mengerikan. Waktu tu mereka ada Ronaldo Nazario, mereka ada Roberto Baggio, mereka ada Christian Vieri. Tiga-tiga striker ni adalah striker legend. Tapi sayang, Inter Milan harapkan mereka tiga ni dapat bergandingan. Tapi Ronaldo Nazario alami kecederaan. Dalam satu perlawanan ketika berhadapan dengan pasukan Leeds,
Ronaldo Nazario tiba-tiba jatuh dekat atas padang. Waktu tu doktor mengesahkan yang tendon lutut Ronaldo Nazario ni dah pun koyak. So anak ni terpaksalah mengalami recovery yang cukup lama sebelum dia comeback main dengan pasukan Inter balik. Waktu tu lawan dengan pasukan Lazio dekat final Coppa Italia. Tapi saya amat memang koyak lah. Kalau tanya pemain bola sepak, perasaan dia memang koyak gila lah. Hambailah hang dah recovery dengan cukup lama, tiba-tiba baru main 6 minit je dekat final Coppa Italia ni, Anai jatuh balik. Bila dia jatuh balik, medical check dekat dia, lepas tu bawa jumpa doktor. Doktor mengesahkan yang tendon lutut dia ni telah koyak sepenuhnya. Bukan setakat koyak, dia ni telah pecah dan juga meletup. Dan doktor pun telah mengesahkan yang kecederaan Ronaldo Nazario ni adalah kecederaan terburuk dalam dunia bola sepak. Dan selepas tu, walaupun Anai ni masih lagi bermain, tapi kita tak dapat nampak dah Anai ni skillful, Anai ni ada speed sebelum tu. Dia telah ubah cara permainan dia kepada seorang goal poacher disebabkan dia ni dah hilang speed dia tu. Bukanlah dia hilang speed dia, tapi dia tak mau risikokan lagi kecederaan macam tu. Kita dapat nampak banyak pemain yang dah ubah cara permainan mereka disebabkan mereka ni nak elakkan kecederaan. Kalau dekat zaman moden, hang boleh tengok Cristiano Ronaldo lah. Waktu dia dekat Manchester United, memang skillful, memang penuh, kira boleh buat compilation skill dia dekat MU lah. Tapi bila dia main dekat Real Madrid, dia telah ubah diri dia kepada finisher. Bukanlah nak kata dia ni tak ada skill dekat pasukan Real, masih lagi banyak skill. Tapi dekat pasukan Real Madrid, dia lagi mengutamakan gol daripada nak buat skill dekat atas padang. So waktu tu Anai pun samalah, dia tukar gaya permainan dia dekat pasukan Real Madrid. Lagi-lagi waktu tu Real Madrid kan banyak player yang boleh supply bola, buat apalah dia nak dribble daripada tengah, betul tak? Tapi satu benda menarik kan, walaupun dia lepas kecederaan teruk tu, dia tetap boleh carry Brazil tau dekat World Cup 2002. Waktu tu hampa ingat dia buat rambut penyapu dekat World Cup 2002 tu. Waktu tu dia lepas kecederaan teruk lah tu. Tapi still lah, walaupun dia ni alami kecederaan, dia tetap berjaya menang Ballon d'Or juga. Sempat menang Ballon d'Or sepanjang career dia. So kita nak ke nombor 1 pula. Hampa tengok kan nombor 7 sampai nombor 2. Depa 6 player ni, walaupun depa ni alami kecederaan, tapi depa ni still boleh sambung career depa. Depa still boleh main bola walaupun depa ni terpaksa ubah gaya permainan depa. Tapi nombor 1 ni, dia ni alami kecederaan yang menyebabkan karier dia terus berhenti. So siapa lagi kalau bukan Marco van Basten. Marco van Basten adalah antara pemain hebat yang bersara awal. Usia 27 tahun dah bersara dah. Tapi kalau hampa nak tahu kan, walaupun dia ni bersara umur 27 tahun, boleh kata kalau striker tu waktu tu baru peak, tapi dia ni telah menang 3 Ballon d'Or tau. Ballon d'Or 1988, 89 dan juga 92. Hambailah hang boleh brain dah, umur 27 tahun dia bersara, tapi still boleh dapat 3 Ballon d'Or. So jom kita tengok apa jadi dekat dia. Waktu ni Van Basten adalah antara striker yang paling tajam dekat Eropah tau. Lepas tu pasukan AC Milan pun dapatkan dia. Dia ni membentuk gandingan yang sangat mengerikan bersama player macam Frank Rijkaard dan juga Ruud Gullit. Hang ingat nama mereka tiga pun mengerikan. Hambailah Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Memang padu gila. Dan gandingan mereka tiga ni telah buatkan pasukan AC Milan berjaya rajai Eropah. Menang UCL 2 kali berturut-turut, menang Serie A 3 kali. Dan sepanjang karier dia telah berjaya jadikan 277 gol daripada 373 game. Dan aku boleh kata waktu tu adalah salah satu machine goal terbaik lah. Tapi sayang dia ni alami satu kecederaan ketika lawan dengan satu tim. Nama tim tu adalah tim Ancona. Tapi kecederaan tu tak mengakhiri karier dia. Dia recovery, lepas tu boleh main balik. Dan selepas balik daripada kecederaan dia sempat main beberapa game. Sebelum main dekat final UCL waktu tu lawan dengan pasukan Marseille. Dan game UCL ni adalah game terakhir dalam karier dia. Minit ke-86 dia terpaksa dikeluarkan dalam perlawanan ni disebabkan dia ni telah diterjah daripada belakang. Maksudnya kena tackle daripada belakang oleh seorang pemain Marseille yang bernama Basile Boli. Dan kecederaan ni lah yang telah buatkan dia ni terpaksa bersara daripada karier dia. Dia masuk dekat hospital tentu waktu tu dia tak umumkan lagi persaraan dia. Dia still lagi berharap dia ni boleh main. Dan waktu tu kalau hampa nak tahu, pada Piala Dunia 1994, walaupun dia ni tengah mengalami kecederaan, pasukan Belanda sangat mengharapkan yang mereka ni sempat gunakan Van Basten. Tapi sayanglah, memang tak boleh nak buat apa. Van Basten ni alami kecederaan. Dan selepas insiden terjahan Basile Boli kepada dia tu, dia telah umumkan persaraan 2 tahun kemudian. Dan aku tak dapat bayangkan lah, kalau dia dapat main sampai umur 30 lebih, mungkinlah paling kurang 35. Mana kita tahu kemungkinan dia boleh dapat paling kurang 5 ataupun 6 Ballon d'Or. Sebab main sampai umur 27 tahun pun dia boleh dapat 3 Ballon d'Or. Dan kalau hampa nak tahu, umur 27 tahun tu waktu tu dia masih lagi peak. So itulah video kali ni. Ada lagi lah banyak player yang kira mereka ni dirosakkan oleh kecederaan. Contoh selain yang tak ada dalam list ni adalah Mario Götze, Eden Hazard dan banyak lagi lah. Kalau hampa rasa ada lagi pemain yang boleh diletakkan dalam list ni, hampa boleh komen dekat bawah, okey? Dan kalau hampa nak tahu, kita dah start buat satu podcast dah. Hampa boleh tengok link yang aku letak dekat bawah. Dan insyaAllah lah, podcast setakat lah ni tak ada EPL, tak ada bola sepak kat Eropah lagi. Kita akan post setiap hari Sabtu pukul 8 malam.
Dalam ni kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Hampa boleh subscribe channel Pala Bola Studio. InsyaAllah kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Dan kita ada juga second channel iaitu Pala Bola News dekat bawah. Hampa boleh subscribe dekat bawah, okey? Semua link dekat description dekat bawah. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.